اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 24. Kat mana ya? 5 dari atas. Dan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bagi sah Jumaat, artinya mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. Jamaah. Dan bagi sah berjamaah, artinya mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. Jadi semayang jemaah pahala lebih daripada semayang seorang. Sekurang-kurang jemaah 2 orang. Lebih ramai lebih baik. Tapi dia ada syarat pula. Di antara syaratnya yang pertama, bahawa tiada mengetahui makmum akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lain daripada hadas. Syarat yang pertama, kita nak sah ikut imam. Kita sah ikut orang tu jadi imam. Syarat yang pertama, iaitu kita tidak tahu yang mana imam itu tidak sah sembahyangnya, sama ada dengan sebab hadas atau lain daripada hadas. Itu bahasa kita. Ada ke orang tak nak ambil? Maksudnya, janganlah kita tahu imam tu mayang dia tak sah. Mudah lagi. Kalau kita tahu imam tu tak sah semayang, tak boleh kita ikut. Faham lagi? Contohnya, kita tahu tu imam tu tak sah semayang, pasal masa imam bila qamat ya ketuk. Faham tak? Bila habis qamat, bok suti. Dah kita tahu tak tu dia batal wuduk ah. Tahu tak? Makna kita tahu tak dia tak sah sembahyang. Tahu, kita pun takbir ikut, tak sah. Tu contoh. Tapi bahasa kita tidak mengetahui atau tiada mengetahui oleh makmum akan batalnya solat imam. Kadang-kadang pelik juga bahasa lama, Jadi hak mudahnya, jangan kita beriktikad, jangan kita tahu bahawasanya imam itu tidak sah sembahyangnya dengan sebab hadas atau lainnya. Mukhabir dia, lawan dia pula gini. Kalau kita tahu imam, kita tidak tahu imam itu berhadas, maka sah kita sembahyang. Tengok molek yang pertama tadi yang mana? Kalau kita tahu imam tidak sah, maka tak boleh kita ikut. Maksud tak boleh ikut, tak boleh takbir jadi makmum, tak boleh buat dia jadi imam. Dah kalau kita tak tahu dia berhadas, contohnya dia ketuk seluk, kita dengar tak? Tak. Maka kita tahu tak dia batal wuduk? Tak. Kita pun ikut. Kita ikut sebab dia. Kita ingat dia ada wuduk, maka sah. Sah. Sebab apa? Sebab perkara yang menghalang daripada sahnya imam menjadi imam ada 2. Yang pertama, perkara yang nampak kelih. Yang kedua, tak nampak kelih. Kategori yang nampak kelih ni seperti nampak najis, tai lembu sepurung atas piyah tu imam. Nampak tak? Nampak, maka kita ikut juga tidak sah. Kerana batalnya tu imam kita boleh nampak.
Tok Imam kain cari punggung, dak besar ni ada besar talang. Puing punggung tubik. Faham tak? Makmum belakang nampak tu dua ti punggung Tok Imam depan. Ikut juga. Dak so. Pasal barang rosak tu barang nampak. Tapi kalau rosak hak dak nampak, contoh hadas. Hadas nampak tak? Hadas ni amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u sihhatan nahwi salah. Suatu hukum saja yang dikira ada berlaku pada tubuh seseorang yang dia jika dia ada, kita tidak jadi sah semayang kita atau seumpama semayang. I'tibariyun bukan apa? Hukum. Jadi kalau Tok Imam kecing tadi di rumah dia dak ambil uduk, naik jadi imam kita nampak tak? Tak nampak. Makmum dak wajib pergi sekoteng imam kecing ambil uduk ke tak? Faham? Jadi imam lepas kecing dak ingat nak ambil uduk, duk sembang dengan bini lu. Dak rakam Allah mak derah mari sejid jadi imam. Makmum tahu tak? Dia dak ambil uduk. Dak nampak. Benda hak dak nampak kita ikut sah. Faham lagi? Ada najis pula dalam kocek Tok Imam. Tadi atas piyah, atas belakang orang nampak. Najis duduk tempat yang tak nampak. Mana dalam kocek seluar Tok Imam ada tai kambing 4 utir. Tak? Makmum nampak tak? Tak nampak. Makmum takbir ikut sah. Kerana makmum mengira imam tidak ada apa-apa masalah. Faham? Yang kedua, bahawa adalah semayang imamnya itu terkaya daripada wajib qada atas imam. Yang kedua, kita tak boleh ikut buat imam seorang yang semayang dia itu kena qada kat gini. Imam dia semayang tapi lepas kat gini dia kena qada balik semayang tu. Maka kita tak boleh jadi makmum. Contoh, banyak berlaku hari ni solat hormat waktu. Naiklah bah ramai-ramai. Nak jam atas getok. Nak getok sultan mamuk, getok duyung. Jam apa jam? Orang nak pergi tengok Giant. Baru buka. Bila jam ramai-ramai dalam bah dah semayang lagi asal nak bang garik dah. Nak ingat kedang jalan macam masa tiba-tiba jalan jeng. Maka tak ada wudu, pakat semayang hormat waktu. Dalam mazhab Syafi'i wajib kena semayang juga walaupun tak ada wudu, dipanggil semayang hormat waktu. Semayang tu kalau kita balik siapa di rumah ada air boleh ambil wudu, wajib qada. Nampak lagi? Jadi semayang hormat waktu gitu tak boleh berjamaah. Kalau kita ini ada wuduk, kalau sama-sama tak ada wuduk boleh. Sama-sama hormat waktu. Faham tak? Tak faham tanya, tak tanya faham. Mengaji nak faham bukan nak banyak. Tak? Tuhan tak tanya mu khatang tak? Tak. Tuhan tak tanya gitu. Tuhan tak tanya mu ngaji kitab besar, kitab kecil. Tak. Nampak tak ada kitab pun apa rasa. Kita cari ilmu. Allah tanya mu pergi dengar tak orang ngajar. Pergi. Tak apa. Nak. Entah nak mari dengar macam-macam masalah. Tak ada mutu tuduh minyak cabu, endah leweh, pelik rongga, lutut rongga, sakit perut, tubik gembong, macam-macam hal. Tapi kalau bagi bering ada masalah. Tak ada. Ngakuk ke bewok naik tawalah raya. Ada dah. RM500. Kalau congok-congok boleh belanja 47 tahun. Ada cakap bodoh dia kata kan ni. Dia kata 500 ni mak kita tak wi. Ada cakap. Nah, sebab tu tidak dibuang perkataan bodoh di dalam kamus bahasa Melayu untuk digunakan orang-orang seperti ini. Betul tak? Nak pergilah ambil itu hak rakyat. Jangan kata 500 tu besar. Apa besar kan? Mak kita tak wi 500. Dah. Mak mu beranak gemuk tu, gada nyawa. Sanggup tak 500 tu kau?
Orang lelaki beranak. Mak, mu raja berak sebelik. Sakit tau. Dah tu baru besar peha. Dah kat situ baik budak. Acur yang keriba. Dah. Ada. Tobek darah bermakuk-makuk, bercawang-cawang. Tahu tak? Nak boleh ke beranak, gada dengan nyawa. Nak tendang saka. Nak? Boleh ni jawab. Mak dia dah ubi 500. Tak? Dia kata, dah boleh. Sebab itulah, semua profesor-profesor bahasa Malaysia tidak bersetuju dibuang perkataan bodoh di dalam kamus bahasa Malaysia. Tahu tak? Ada. Orang tak marah ambil tu. Dah pagi kata mak kita diri tak ubi 500. Maknanya besar jasa nu lagi. Gangnam Style. Tak? Jangan bodoh-bodoh lah, bodoh sikit je. Jadi kalau tu imam ni wajib qada, kita tak lewat jadi imam. Kalau kita pun wajib qada juga, setengah ulama fiqh mazhab Syafi'i kata boleh buat imam kerana sama-sama perlu kepada qada belaka. Macam orang gagak boleh jadi imam tak? Tak boleh, melainkan bagi orang gagak juga. Mana? Kalau belakang orang molek cakap molek belaka, tu imam gagak tak boleh jadi imam kerana dia dikira tidak cukup syarat, iaitu syarat di antaranya qari. Benda makna qari ngaji sedap kan, hak tu qari musabaqah, qari dalam bab solat jemaah baca betul dan tiada gagak. Dan makmum molek tu imam gagak tak boleh kan. Dah kalau tu makmum gagak belaka boleh, tu imam gagak. Tu sejik ni, sejik gagak. Gagak belaka. Nah, ada masalah. Nampak? Tu imam aku nak jokak apa ni? Duk main gitu. Tak apa, maliki yaumiddin. Balik maaf bagi dia, maaf bagi makmum. Tapi kalau tu imam je gagak, makmum molek tak boleh. Tu imam wajib qada, makmum tak wajib qada, tak boleh. Yang ketiganya, bahawa tiada imamnya itu makmum bagi orang lain pada ketika ikut akan dia akan orang itu. Yang ketiga syarat, imam tu bukan makmum, dia mesti bukan makmum baru kita boleh buat imam. Makmum ni bahasa Arab makmumun, isim maf'ulun, maknanya yang mengikut. Imam yang kena ikut. Lepas tu kalau kita nak niat sembahyang jemaah, boleh niat makmum pun boleh juga, tak ada masalah. Niat lagu-lagu mana niat ni ijtihad daripada ulama fiqh. Allah, aku sembahyang fardu maghrib makmum, sah. Aku sembahyang fardu maghrib ikut imam, sah. Aku sembahyang fardu maghrib beramai-ramai, sah. Aku sembahyang fardu maghrib berjamaah, boleh. Aku sembahyang fardu maghrib berkumpul, sah. Nampak? Boleh. Asal makna ramai-ramai, makna berjemaah, sah belaka. Sebab yang hanya jadi nas innamal a'malu binniyat, umum waktu ulama kerjanya berijtihad untuk memperincikan masalah. Sebab itulah jadi contoh niat itu berbeza-beza tapi maksudnya sama, sah. Aku terimalah nikahnya, sah. Aku sukalah nikahnya, sah juga. Ijab kabul, buka kitab sah-sah. Aku redalah, sah juga. I sukalah, sah juga. Tu imam kata ana nikahkan akan anta, sah juga. I nikahkan you, sah juga. Asal dipahami oleh dua saksi. Nampak? Jadi kalau kita niat semayang, saya ke aku ke boleh belaka. Ana solat fardu maghrib boleh juga, tak ada masalah. Nampak? Jangan enta sudah. Enta solat fardu maghrib. Allah, enta kau mana? Nampak? Contohnya gini, kita pergi solat berjemaah, dia tu makmum, kita duduk seorang belakang dia, niat dia jadi imam, tak boleh, pasal dia sedang jadi makmum. Tapi kalau dia jadi makmum tadi,
imam salam dah. Bila imam sudah salam, yang di belakang sudah tidak dipanggil makmum. Dipanggil solat sendirian, iaitu habiskan solat masing-masing. Cuma duduk dalam fadilah berjamaah, kerana dia dapat daripada takbir. Nampak? Jadi kalau imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun bangun tambah rakaat, kita baru sapa, buat dia jadi imam, boleh. Pasal dia sekarang sudah tidak makmum. Faham tak? Kerana imam sudah salam. Yang keempatnya, bahawa tiada ummi imamnya. Ummi ni guana baca tak betul, baca pelak, baca terketok-ketok, tu panggil ummi. Tapi kalau dia tak boleh sebut huruf ra, guana ummi kau. Bab makna qari dua. Yang pertama, qari dalam bab semayang, iaitu baca betul. Qari dalam bab musabakah tak usah capur tu. Tu orang ngaji belagu pandai. Syekh Mahmud Sudah dan seumpamanya, tu qari lain. Dak syarat qari gitu nak jadi imam semayang, nyanyilah kita. Qari yang syarat semayang ni bacanya betul makhraj, tidak ubah baris. Makhraj mana da sebut da, ra sebut ra. Banyaknya tak boleh sebut huruf ra. Berarti dia buat contoh dalam kitab fiqh. Dan jika imam tiada dapat menyebut huruf ra, makmumnya dapat, maka tiada sah dibuat imam. Imam tak boleh nak kata ghairil, ring dua-dua. Dia boleh sebut huruf ra. Kalau bahasa Malaysia benda ra. Ghairil tak boleh juga. Gi kat tok guru ki payung tak boleh juga. Ghairi mana ghairi engkau budak dah. Bring molek pula tu. Tu kena pula makrak. Tak kena makrak apa, 5 keping mau. Warna biru star. Faham tak? Mau ambil tak bang? Tak ambil? Ni orang ambil belaka. Jadi orang yang tak pandai baca Quran, dia belajar dah tak pandai juga, maaf pada syarak. Sah solat dirinya, tiada sah menjadi imam. Tapi kalau dia tak belajar, tak betul Fatihah, tak sah semayang. Tu kelebihan orang pergi dengar, orang pergi belajar. Dia tak belajar, tak pandai, lepas tu tak belajar, dia baca salah, tak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, la salata, Nabi kata tiada jadi semayang. Dia tak pandai, dia pergi belajar dah, tapi tak boleh, lidah dia keras pada tiang surau. Nampak tak? Maka dimaaf pada syarak. Nampak? Asal pergi belajar. Salahnya kita tak pergi belajar. Pasal apa kita malah nak belajar Quran? Kayak gitu tua-tua, anak-anak pergi duduk muah masing-masing. Dah kita congak duduk rumah nak ngaji Quran, tak ada. Nampak dia? Tengok televisi lah. Tengok malam. Ngatuk waktu tidur ke televisi pula tengok tu. Rumah sebelah innamal mu'minuna allazina idza duk ngaji Quran rumah sebelah orang tua. Dia tua ke? Tak boleh baca Quran. Rugi tak? Rugi. Jadi belajar zaman kita ngaji Quran tu satu cara je. Cara ngaji muqaddam tu lah. A I U ba bi bu ta ti tu. Duk banyak tu. Dulu secara saja. Tok guru pakai paik awak basuh kereta. Salah pelapuk tak belakang. Ada bunyi. Tang ting tung tung mana tung tang ting tun. Pelapuk atas belakang tu ti. Ada lati celaka kaki. Nampak? Tapi tak marah. Leninya katak balik tu guru. Kenapa? Tu guru jitik linga je. Lepeng tayar orang dekat tu guru. Nampak?
Ngetiu-tiunya belah. Nak, nak berkat gua ni ngaji. Ni lagi mudah, macam-macam cara belajar Quran tu tak? Dalam internet buka je. Waktu bik surah mana? Tunjuk dengan kesa dengan anak panah. Tunjuk internet ngaji. Betul tak? Dia tolong sebut. Mudah tak? Mudah sangat-sangat. Beli CD ada jual tak? Suti Quran ajar cara sebut. Khabar pula hukum tajwid. Quran pula ada tulis tajwid pula tepi ada hukum pula. Tak? Peng. Habis peng setuh di Quran. Maliki yaumiddin. Peng tolong baca. Nak? Dak belajar juga. Lah nak gua ni ada arah dah. Neh. Duduk ikut ke kerajaan semua. Nanti kerajaan suruh baru nak buat. Datuk Mak Said umum dalam radio RMKT. Mana rakyat Terengganu yang mula belajar membaca Quran, nah, maka akan dapat bantuan RM5,000 sebulan. Sila ambil borang di pejabat Wisma Darul Imam. Mulai esok. Esok lusa keluar surat khabar. Wisma Darul Iman runtuh. Dah turun belakang ni boleh menjai, tajai. Nampak? Basau, turun hatai. Ambil burang. Nampak? Dia kuanya tu. Dia kuanya. Ambil burang ngejai. Berapa? RM5,000. Kita nak juga. Nampak turun habis. Dayak mari ambil borang. Pasal pitih punya pasal. Nak pergi mana? Nak belajar Quran. Betul tak? Umat pitih. Kalau pitih baru nak belajar. Neh? Komang sepana terus kita. Neh? Yang kelima, tiada terdulu makmum atau imamnya pada pihak kiblatnya. Jangan kita depan pada imam gini. Hak kira depan ni kira benda tumi. Ni tumi imam, tumi kita kena belakang sikit. Sunat sejengkal, lebih kurang setapak kaki kalau makmum seorang. Tapi kalau belakang sikit kira sah dah. Semuanya lebih belakang tumi. Hak depan tak kira. Walaupun duduk sekaki belakang, tapi dah kaki di pak depan pada imam. Kaki macam gitu. Saya 60. Tak kira tumi. Tak kira jari. Dia kira tumi belakang. Nah, kalau semayang duduk, punggung kita jangan lebih pada tumi tok imam. Kira punggung. Keenam, bahawa mengetahui yang akan berpindah imamnya daripada satu rukun kepada satu rukun dengan dilihat atau dengan mendengar suaranya imam atau suara mubalik orang yang tolong sampaikan pergerakan imam atau lainnya lain daripada itu. Syarat yang seterusnya, makmum mesti tahu imam gerak atau tidak. Yang ini perpindahan imam. Tak tahu imam tu rokok ke sujud, tak tahu, tak sah. Mesti tahu sama ada dengan tengok seperti makmum belakang imam. Nampak imam tak? Nampak. Maka boleh dengan tengok. Orang yang belakang tak nampak imam, tengok orang sah depan, sah. Orang luar-luar tu, dia tengok orang yang sah belakang kali bira tangga, sah juga. Orang yang duduk belah tiang tak nampak orang tapi nampak bayang sah juga ikut. Kerana jarang rokok bayang saja, tu imam tak rokok lagi. Melekang masjid ngosek. Tak tahulah. Jadi kalau nampak imam rokok, bayang rokok, mana imam rokok lagi? Rokok dah tu. Ni tak ada mana bayang dulu. Maka sah juga. Atau canggih dia pakai skrin situ. Ambil video, ambil TV lita. Orang boleh nampak, maka sah juga. Atau tepi sejik tu ada tali air, ada sungai. Nampak kot dalam air. Reflection, bilasang. Imam duduk rokok, kita pun rokok, tengok kot dalam sungai, sah juga. Jangan rokok dalam sungai dah. Atau ada membalik khabar, tu imam suaranya slow. Allah Akbar.
Membalik Allahu Akbar boleh juga. Tapi biasa orang pakai membalik ni masjid besar ramai. Kalau 3 orang jemaah dah ayah membalik. Faham tak? Atau ada tukang kabar, dia tak mayat hidup tak kira. Rokok dah. Dia pun rokok. Iktidah. Dia pun sami Allah. Dia duduk tak mayang dia, dia tak kira. Tukang tolong rakab boy. Dia bilang piti bering dia pun. Boleh juga kalau kita percaya kepada kata-kata dia. Faham? Dan yang ketujuhnya, bahawa berhimpun keduanya pada satu tempat masjid atau lain, biarlah satu tempat dalam masjid atau dalam surau atau dalam bangunan atau dalam stadium. Maka bagi berhimpun keduanya iman dan makmum pada satu tempat itu ada 4 surah, 4 rupa masalah yang disebut akan dia 4 masalah di dalam kitab yang panjang-panjang. Kitab kita ni kitab cek Hidayatul Sibian, petunjuk bagi budak-budak yang pakai pampers. Faham tak? Jadi kitab panjang-panjang ni kitab besar-besar. Jadi boleh kita duduk luar, orang semayang dalam masjid boleh. Contoh, banyak kuliah-kuliah kadang-kadang masjid tu cek tak muat orang semayang luar. Jadi jangan sengaja putuskan sah, jadi luput fadilat. Semayang tu sah, tapi luput fadilat. Contohnya sengaja boleh lagi muat atas ni, tapi buat hak baru dah atas tanah tu, maka orang atas tanah tu kurang fadilatnya. Ikut tak sah. Ada pun bersambung sampai ke putus belakang kerana ada tangga, barulah dimaaf pada syarak. Ada orang tak motosikal pula lepas ada tangga, belakang motosikal baru buat jemaah lain, sah juga ikutan. Sakok dengan lori tiala pula, nampak? Optimus. Mari seramah. Belakang trailer ni baru ada orang ikut pula, sah juga. Ada dengan divider pula sakok, ada pokok pula, takkan nak duduklah pokok, sah juga. Mudah tak Islam? Mudah. Yang tak sahnya, imam mayalan ni 6 orang je, dia mayang kau kat bunga seorang dua. Nampak? Tu jengkreng, tak tahu ke benda. Jadi bila dah ramai, maaf pada syarak. Kerana banyak berlaku kita semayang, dia semayang atas tangga, setangga seorang. Duduk atas tangga pertama, rokok atas tangga ketiga. Jadi tak sama lah. Ada orang kata tak sah, ulama jawab tak sah. Kerana keadaan itu musyaqqah, kepayahan. Faham? Yang tak sah, kita semayang biasa gini, kepala tinggi pada punggung. Adapun semayang atas tangga boleh buat tak? Duduk atas tekad ni, tangga gini, tekad ni kita duduk kaki, sujud sini juga. Boleh buat? Boleh. Juara gimnastik Rusia. Punggung naik melepak gitu, kaki turun. Nampak tak? Jadi tak boleh nak lepak gitu. Jadi sujud atas tangga depan ni sah pada syarak. Itu yang indah dan mudahnya Islam. Kita hadap faham ni ekstrim, buat we jadi payah. Faham? Kedelapan, bahawa berniat makmum akan mengikut imam atau niat berjemaah dengan imamnya. Boleh niat jadi makmum boleh, niat ikut imam boleh. Allah Maha Esa, aku semayang fardu isyak makmum, aku semayang fardu isyak ikut imam, aku semayang fardu isyak di belakang imam, aku semayang fardu isyak ikut orang di hadapan aku semayang fardu isyak orang depan ni jadi tok imam kepada aku. Boleh belaka. Faham tak? Aku semayang isyak berjemaah, berkumpul, beramai-ramai, boleh juga. Berhimpun, boleh juga. Hak mana mudah, silakan bagi kita. Jangan buat hak payah-payah. Dan nama tok imam kena sebut tak? Tak sebut. Dan kalau kita sebut juga, sah. Ni disebut dalam kitab yang panjang-panjang. Allah, aku semayang fardu berjemaah, aku semayang fardu isyak, mengikut imam yang bernama Mamak bin Sa'id. Nampak? Contohnya sah. Malaikat orang tu bukan nama Mamak, nama Dalah, baru tak sah. Faham? Sebab salah sudah sebut. Tapi kalau makrak tak apa. Namanya Dolah, kita sebut Dolah. Dolah Terengganu ni tak ada dolah.
Faham tak? Hukumnya dimaaf pada syarak dikira uruf yang dipahami di dalam negeri setempat. Macam akad nikah aku nikahkan akan nikau. Kerana tak main nikah. Betul tak? Dengan huruf qaf. Asalnya nun kaf alif ha, bunyinya nikah. Nampak? Jadi hak betul sekali, hak fusaha, aku nikahkan akan dikau. Pengantin jawab, aku terimalah nikahnya. Tapi kalau aku terimalah nikahnya, sah juga. Pasal orang Terengganu tak cakap nikah, nak cakap nikah. Jadi diterima pada syarak. Begitu juga. Aku kahwinkan akan dikau dengan si Fatimah atau si Fatimah. Terengganu tak ada timah. Itu Singapura. Tak. Terengganu timah. Rosmah. Ada. Mu jangan politik. Itu contoh. Ada kerja lain buat ni. Maka jika tiada berniat ia akan mengikut imam, maka jadilah semayangnya itu seorang dirinya, melainkan pada semayang yang disyaratkan berjamaah padanya pada semayang seperti Jumaat, maka iaitu tiada sah semayang yang disyaratkan berjemaah. Semayang Jumaat wajib kena niat jadi makmum kalau makmum. Ada pun semayang Jumaat tidak wajib niat berjemaah dalam takbir, sunat sahaja. Maknanya kalau lepas takbir kita niat jemaah sah lagi. Allah, aku semayang fardu isyak akbar. Belum baca doa iftitah, makmum sah. Jumaat dalam mazhab Syafi'i pendapat muktamad kena sebut jemaah atau makmum dalam takbir. Tetapi jika mengikut ia akan ketiadaan niat mengikut atau syak atau pada niatnya itu syak, maka batal semayangnya jika panjang menanti akan imamnya pada satu perbuatan daripada segala perbuatannya makmum. Gini, dia tak niat ikut imam, dia saja je semayang dalam berjemaah. Tapi nak semayang seorang boleh kalau ada tujuan. Tapi jangan bila kita habis dah baca surah kita berdiri lama lagi tak rokok, nak tunggu imam rokok. Kalau lama tunggu batal semayang makmum. Sebab kita tak niat ikut imam, kita habis baca surah kita rokoklah seorang. Tapi kebetulan tak apa. Dan jika berniat ia akan mengikut imam pada tengah semayang, maka itu sah niatnya dan mengikut serta makruh dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah. Yakni kalau kita habis baca surah dah sebelum rokok, kita baru niat aku makmum, hukumnya sah lagi semayangnya itu. Cuma dia ruku fadilat daripada awal takbir. Bermula pada niat baru dapat fadilat. Nampak? Adapun imam maka tiada wajib atasnya berniat dirinya imam, tetapi tiada dapat fadilat berjemaah baginya imam jika tiada ia imam berniat dirinya imam. Tetapi jika berniat ia imam di tengah semayang, maka dapat baginya imam fadilat berjemaah daripada waktu yang ia imam berniat ia hingga akhirnya akhir semayang, serta tiada makruh dan tiada didapat fadilat pada barang yang dulu daripada niatnya imam. Inilah semayang yang lain daripada Jumaat. Nada pun padanya pada semayang Jumaat, maka wajib atasnya atas imam niat akan dirinya imam pada takbiratul ihram seperti makmum juga. Yang kesembilan, wallahu a'lam. Belum kita jawab soalan tabung derma pada malam ini ialah untuk dana PRU 13. Kalau ada tabung, itulah tujuan kutipan tabung pada malam ini. Soalan yang pertama, ada tabung? Dia tabung buluh tu. Buluh. Kutip dah, okey. Boleh atau tidak kita beli rumah yang dilelang oleh bank? Bank lelang rumah, boleh ke tak kita beli? Dengar boleh. Ada dua kemungkinan. Yang pertamanya iaitulah dia rumahnya itu dirampas oleh bank kerana dia jenis pandai meminjam tak pandai membayar.
Jenis nak pinjam, lepas tu tak boleh bayar, maka dia ambil baliklah harta orang, maka hukumnya harus kita beli. Nampak lagi? Tak kira lah rumah ke apa, contoh telefon, handset, sama je, kita jual ke kawan kita, nak tak apa, mu bayar bulan depan lah 1,000 nak 6 bulan tak bayar, tengok lagi nak, maka tak mau bayar dah tu, minta telefon dah akak, kita ambil balik, kita jual ke orang, boleh tak? Boleh tak? Harta kita kan pasal tak bayar, tu baru boleh. Yang kedua, dia dianiaya dengan sistem riba, maka tidak mampu untuk bayar dengan sebab riba yang sangat tinggi, tak boleh ambil. Ini bukan kita jawab, ulama jawab. Dia memang jenis bayar, pinjam jenis bayar, tapi dia teraniaya dengan sebab bunga yang terlalu tinggi, maka dirampas juga dengan sebab tak dapat membayar bunga, maka rampasan itu tidak sah pada syarak, maka tidak harus pula kita sambut lelang tersebut. Nampak lagi masalah? Sebab orang minjam ni ada dua, ada jenis bayar, ada jenis tak bayar. Betul tak? Ada jenis pandai ambil je, tak nak minjam mu jadi garantor aku, mu tolong tolong aku bayarnya so bimbang ramai mana garantor kena bayar potong gaji bertahun-tahun. Betul tak? Kawan tu tak pakang tak benda bayar ke kita tak nampak mata hidung, nak potong gaji kawan-kawan 7-800 sebulan, nyanyi tak korang, maka hak gitu layak tak bank apa balik harta dia, layak nak, kerana buat anaknya korang, maka kita tolong beli balik harus. Soalan seterusnya, darah nifas tubik lebih 60 hari, contoh 80 hari, kat mana kita nak kira istihadah dan haid? Baik, apabila 80 hari darah nifas, sedangkan selama-lama nifas hanyalah 60 hari menurut pendapat yang muktamad, maka selebih daripada 60 itu bukan darah nifas, darah istihadah jika dia baru pertama kali mengalami nifas. Tapi kalau ni anak yang ke-10, 9 orang anak 40 hari belaka, 40 hari belaka, maka anak yang ke-10 80 boleh dipakai 40 sahaja atas pengalaman yang dulu. Adapun yang pertama sekali beranak tiba-tiba lebih dah daripada hak maksimal nifas, dipanggil perempuan ini mutahayyirah, perempuan ini bengong. Bahasa Arab panggil mutahayyirah, Terengganu panggil bengong, Kolombo panggil bangang. Apa? Tak reti nak kira, bingung. Betul tak? Maka bila bingung, maka ambillah hak maksimal. Tak 60 hari, selebihnya adalah istihadah bukan haid. Soalan seterusnya, orang yang banyak tinggal semayang patut taubat, dosa meninggalkan semayang itu terhapus. Ya, terhapus dengan sebab taubat tadi, cuma dia wajib membayar hutang. Macam kita sengeleng langgar kereta orang, dua, yang pertama kena minta maaf, yang kedua kena ganti. Nampak? Bukan minta maaf saja, minta maaf dah kita bertagur cermin rumah Pak Cik kemarin. Bukan minta maaf saja, ganti lah cermin bawah 800 keping. Dua perkara kena ada, faham? Minta maaf dan ganti balik cermin. Macam mana kita nak tahu semayang kita sempurna ke tak? Membuat yang wajib dan yang sunat, iaitu dengan ilmu. Kita ngaji, tidak, kita tak tahu. Tak tu bila kita tak belajar, tiba-tiba kita pergi dengar, oh gitu aku ingat ke tak apa, oh gitu tak betul. Dengan sebab apa kita tahu kita tak sempurna? Dengan sebab ilmu. Betul tak? Macam orang pandai lah, orang pandai, komen pandai, budak tu baru kerja, dia tahu tak budak tu buat pasal betul tak betul? Tahu lah, pasal dia komen tak?
salah pasang gini. Dah budak tu suruh sangat dah. Ingat ke betul sangat dah. Tak ada ilmu. Yang tahu dak sempurna ialah pomeng besar pasal dia ada ilmu. Soalan seterusnya. Apakah seorang ayah yang suka rotan anak? Ayah ni hobi dia rotan anak. Duduk saja meja kepak. Hukumnya haram. Menyakiti anak dipanggil tanpa sebab zalim. Dia akan dibalas di akhirat nanti kalau anaknya tidak menghalalkan perbuatan. Dia nak pukul anak ni, dia kena ada sebab yang mengharus. Jadi bila ada sebab boleh. Contohnya hak Nabi sebut, wadribu 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Hendaklah kamu pukul anak kamu jika tak semayang bila mereka sampai umur 10 tahun. Kita tak semayang, ayah pun pukul. Lepuk wisuti atas peha. Tak boleh nak kata apa? Pasal Nabi suruh. Tapi kalau semua benda nak pukul belaka, tak bagus. Tak boleh. Panggil lambat mari pun lepiak agak. Mari derah sangat pun piak juga. Nampak tak? Jadi kena piak semua. Akhirnya anak benci ayah. Bila benci kau tua, susahlah kau tua. Pasal dia bukan makin gagah, makin tak gagah. Lepas tu ibu bapa kena jaga atas. Istimewanya mulut ibu-ibu tu. Ramai anak yang jadi benci kemak pasal mulut tak molek. Betul tak? Bukan kata deraka, tak berahi. Mulut berahi nguduh korang, mulut berahi fitnah korang, mulut mak berahi duduk belaga korang. Jadi anak pergi rumah mak pada dengar tu lugar jadi. Akhirnya pergi sebulan sekali, 3 bulan sekali baru pergi. Bila tak pergi, dia kata anak tak kenang budi. Jadi susah main dengan orang tua ni. Soalan seterusnya. Apa hukum jima isteri tanpa kerelaan isteri? Isteri tak rela, dia jima juga. Isteri tak kira isteri rela tak rela, dia boleh jima tanpa uzur syar'i. Isteri rela ni hak jaga kerja rela tu dah. Isteri kata tak boleh, I tak rela. Tak boleh kata gitu. Sebab mu sudah berkahwin. Faham? Iza da'a rajulu imra'atah falta'tihi walau kana 'ala tannur aw kama qala. Hadisnya berbunyi, jikalau memanggil suami akan isterinya, maka hendaklah isteri pergi segera kepadanya. Sekalipun sedang ada di dapur. Tinggal dapur, tinggal ikan goreng, tinggal mesin basuh, lapar pinggang, laki lebih utama. Melainkan uzur syar'i. Uzur syar'i pun kalau benda tepat yang uzur, tepat yang tak uzur, tak boleh excuse. Contoh uzur syar'i, period. Suami nak jima, boleh tak isteri bagi? Tak boleh. Tapi kalau kat lain period tau. Tak period, tiok tak period. Tak. Jadi tak boleh layan hak tu. Ipa minum air, makan makanan ipa yang tak habis. Jadi adik ipa puang minum air kopi tak habis. Abang ipa tengok bazir tolong ke habis. Tak apa. Faham? Tak ada masalah. Yang tak bolehnya duduk 2 orang. Mu suat aku suat, mu suat aku suat. Itu bukan kerana sunnah tu. Faham? Ni sunnah Nabi tak suka membazir. Apa hukum kata ke orang? Boleh? Kita kata comel minah, boleh? Baiknya mamat, boleh? Kata ke orang tak? Dah kalau maki hamun natang pun tak boleh. Naik balik pasal tengok ayam berok atas tangga rumah. Natayang ni. Celaka punya ayam, tak erti basa punya ayam. Jangan kata gitu. Jangan kata celaka ke ayam. Nabi marah. Ayam kukuk rumah subuh kan.
Nyemau ayah nata babi ni ayah. Bersih panu aku nak tidur. Dak, mu tu babi, bodoh. Apa benda punya bodoh lagu ni. Nabi kata jangan bila ayam berkukuk dia tolong gerak kita. Berdoalah minta barakah. Kerana Nabi sebut fa innaha ra'atil malaikah. Kerana ayam berkokok dia nampak malaikat rahmat. Lagi kita bodoh marah ke ayam. Tak tahu kata kutuk orang, kutuk binatang tak boleh. Kalau nak kata juga, ayam siapa ni? Mari berak sini ni. Beraklah kat lain. Boleh tahan kira. Ayam jawab bawah rumah. Berak kat ada. Tak? Kejut tu rumah. Dajjal duduk di mana? Jahat soalan. Macam kita ni kenal Dajjal, nak tahu duduk dua ni. Tidak ada orang tahu duduk di mana. Nabi pun tak khabar duduk di kampung mana-mana. Nabi suruh kita jaga akidah. Ikut semua ulama-ulama. Supaya kita ini terselamat daripada fitnah, termasuk fitnah Dajjal. Siapa yang ikut Quran, hadis dan para alim ulama, maka bila terbit Dajjal insya-Allah dia akan selamat. Dah masa ni lawan ulama dah, masa ni kutuk tok guru dah, masa ni lawan Quran hadis dah. Dah kalau terbit Dajjal sahih jadi anak murid Dajjal. Terangkan masuk guru rohani. Guru rohani atau cikgu rohani ya? Cikgu tu nama rohani. Faham tak? Dia tubuh kita ni dua unsur. Pertama jasad, kedua roh. Jasad tambah huruf ye jasadi. Roh rohani. Jadi yang dibangsakan kepada jiwa, bangsakan kepada roh, mana ilmu batin seperti ilmu ma'rifah, ilmu tariqah, ilmu tasawuf. Maka disebut sebagai ilmu-ilmu yang dibangsakan kepada batin ataupun roh. Maka guru itu disebut guru rohani, guru ilmu batin. Berhati-hati kerana ramai yang ambil kesempatan mengaku ilmu batin belaka. Kita pakai protestan tak wajib semayang. Tak wajib pergi ke Mekah. Tak wajib tutup aurat. Tu ngaruk belaka dah. Bunyi sedap dah. Guru rohani molek-molek ada tak wajib semayang. Dia terdatuk kan semayang sejik amal-amal salah. Tak salah tu tapi martabat rendah. Dia kena kat tu pula. Datuk guru awak, tok guru saya martabat tinggi. Kita jawab lalu memang tinggi pala neraka. Isteri atau anak mana yang didulukan? Taat guru rohani atau suami dulu? Taat suami ya dulu. Nampak? Jadi ada juga dalam kes maknanya pengajaran tasawuf sehingga memutar belikkan fakta, iaitu sebagai murid kena taat tok guru dulu lebih daripada suami awak masing-masing. Ini sudah karut. Ilmu tasawuf dak gi tahap tu. Kerana guru tasawuf Rasulullah sallallahu kata taat suami ke taat orang lain? Taat suami dulu. Nampak? Tasawuf bukan maknanya mengalahkan fiqh, tapi tasawuf adalah penghias bagi syariat. Soalan seterusnya, boleh tak kita makan ikan ngai upang katak hidup? Upang ngai ikan upang katak hidup ni sama di ikan haruan. Boleh sekilo kita pun makanlah ikan tu, boleh. Tak usah kata upang katak hidup, upang orang hidup pun boleh, tak ada masalah. Diri makan ikan tak ada ukur tu, tapi buat upang tu dia ada ukur. Kerana hadis kata haram kamu bunuh katak. Jadi kalau nak buat upang katak, biarlah katak itu tidak kita bunuh. Kita ikat yang dia tidak mati. Lalu mari ikan sambal makan boleh, kerana memang makanan dia. Dan kalau tak makan kita lepas balik, kerana meraihkan daripada haram membunuh katak. Ambil katak cakuk atas belakang mata kain mampu selalu haram. Kerana jelas hadis sahih larang bunuh katak.
Lepas tu gua ni hak senang, upang lain lah senang. Upang banyak bahasa lagi. Nah, yang tidak diharamkan kita guna. Kalau kita langgar bewok, kita wi ke orang kafir, apa hukum dia? Boleh. Tak salah jikalau dia ambil itu untuk obatkan kaki bewok hok patut. Tapi kalau orang kafir ambil itu kerana dia memang nak makan bewok, haram hukumnya. Kita beri orang lain makan benda yang haram. Kerana orang kafir pun haram juga makan binatang yang haram. Dalil Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhan nas. Nampak? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, semua kamu kena menjadi hamba Allah. Bukan orang Arab saja, semua orang kena jadi hamba Allah. Semua kafir kena masuk Islam. Dalil yang kedua, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, kamu semua kena makan makanan yang ada di bumi yang halal dan yang suci. Bukan orang Islam saja. Cuma dalam hukum Islam, pemerintah umat Islam tidak boleh mengambil tindakan ke atas orang kafir yang makan makanan yang haram. Tapi makanan itu tetap haram di sisi Allah. Walaupun dimakan oleh orang kafir, maka haram kita jual makanan tersebut atau beri kepada orang kafir. Soalan seterusnya, masih saya sujud ketika solat jemaah di masjid, saya tercium bau hacing tempat saya sujud, tapi rasa saya terus solat. Lepas tu saya cium lagi, memanglah bau hacing sungguh, air kecing kucing. Apakah solat saya diterima? Dengar molek, bilanya kecing di kucing atas jadah biasalah tak? Jarang tu siap kucing atas jadah kucing lah. Jadi bila kita tium bekas kita sujud tadi, masa kita sujud bau hacing, walaupun betul air kecing sungguh, kalau dia sudah kering tidak mengapa. Tapi kalau dia basah, boleh diihtimal lekat pada tubuh kita, maka batal sembahyang kita. Tapi kalau duduk di tubuh hacing baju kita, bermakna kita basuh, tak cuci, walaupun kering tak sah bawa sembahyang. Adapun kalau duduk di atas tempat yang kita pijak, tak bersentuh, cuma kita hanya bau sahaja, hukumnya dimaaf pada syarak. Apakah hukum suami merogol isteri? Berat. Tahu-tahu boleh tanya kau. Jawabnya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baik dengan isteri dia. Jadi kalau roboh isteri tengah duk goreng ikan, yang mari ke belakangnya gaguknya ikat kaki tambak di katil, nak pada ikat di robok. Nyanyilah kawan buat gitu, bertepik menolong kawan tu. Tak boleh, hukumnya haram. Tapi adakah istilah rogo tu sungguh? Kalau tidak, mungkin maknanya persetubuhan yang tidak disukai oleh isteri. Hak tu bukan rogo, hak tu harus. Air semayang ajak berdosa tak lakah? Tak berdosa. Tapi elok kita jaga kerana menghormati, nampak? Perkara-perkara yang baik di sisi syarak. Soalan seterusnya, kita ada 10 minit lagi. Ada orang kata insya-Allah perlu ditulis insya-Allah dalam bahasa Rumi. Salah tak saya tulis insya-Allah terus? Banyak kali dah jawab ni, biar kita terang sekali lagi. Insya-Allah ni 3 kalimah. Nampak? 3 kalimah disusun. Insya-Allah. Alif nun. Sya'a shin alif hamzah. Sya'a. Allah lafzul jalalah, alif lam lam ha. 3 kalimah. Satu satu kalimah. Sya'a satu kalimah, Allah satu kalimah. Dipanggil satu ayat. Jika Allah menghendaki, sudah menjadi kalam. Nampak? Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidhu bil wadani. Nampak? Kalamun lafzul mufid kastaqim. Jadi itulah sudah menjadi satu ayat.
insya-Allah. Jadi kalau kita tulis di dalam bahasa Malaysia I nun S Y A, lepas tu A L L A H, maknanya insya-Allah. Hukumnya harus, tak ada masalah. Ada yang kata kalau tulis insya-Allah maknanya mencipta Allah, tidak betul. Kalau mencipta Allah ni mesti kita tujuan kita kata itu iaitu nak mengubah makna, bukan makna jika Allah menghendaki, tapi tujuan aku kata insya-Allah ialah mencipta Allah. Nampak? Sebab ansya'a insya'un. Nampak? Menjadikan. Ansya'a insya'un, menjadi. Nampak? Menjadikan Allah tergantung, dia bukan kalam. Bila tergantung bukan kalam, berhajat kepada kalimah yang dimuqaddarkan akan dia. Dan benda tak ada. Balik pada dua asal, maka bukan tergantung tapi penuh insya-Allah. Iaitulah ing satu, sya'a dua, Allah tiga. Jadi tiga kalimah jika Allah menghendaki juga. Tak ada salah. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, apakah balasan kepada orang alim yang membenarkan pemerintahan sekular dan maksiat di dalam sebuah negara? Dia ni, orang alim ni, bila dia gelecoh maka binasa habis orang ramai. Nampak? Dan punah alam ini. Pernah ditanya kepada Nabi SAW setelah Nabi menceritakan, iaitulah takutlah kamu akan kebinasaan. Orang tanya balik, bilakah kebinasaan itu berlaku? Nampak? Nabi jawab dengan zallatul alim, tergelincirnya orang-orang yang alim. Nak lagu mana dia tergelincir? Iaitulah banyak di antaranya iaitu mendiamkan perkara yang sepatutnya dia tidak diam. Perkara ni wajib dia bersuara, tapi oleh kerana nak menjaga daripada gaji bulan-bulan dia, maka dia buat diam. Ayat ni tak baca ke orang, tak baca ke kerajaan, tak baca ke pemimpin, takut dia kena buang kerja. Maka bila dia diam, maka berleluasalah perkara zalim dan maksiat. Maka orang alim gini, dia tak kabur ayat, tak baca hadis, tak beri teguran, tak tazkirah, kerana nak sayangkan duit dia tadi, maka dia ni akan dikira sebagai makan api neraka setiap bulan daripada gaji dia. Itu balasan dia. Dan di hari kiamat kaki Allah tidak akan pandang dia. Lepas tu diheret, disumbat dalam api neraka. Dalil Allah kata dalam Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila. Orang-orang yang tahu, ada ilmu, lalu dia menyembunyikan pengetahuan itu kerana sayangkan balasan bulanan dia, allowance dia, pakat dia, gaji dia, dunia dia. Nampak? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Allah jawab, mereka inilah orang alim, qadi, mufti, kiai. Nampak? Yang tidak makan di dalam perut mereka melainkan api neraka sebenarnya. Nampak? Wa ma yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan ampunkan dosa mereka lagi di hari kiamat nanti. Nampak? Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat hebat di hari kiamat. Jadi golongan-golongan ni kira ke mana? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Mereka inilah golongan-golongan alim, banyak ilmu, tetapi beli dunia jual akhirat. Tohok buang petunjuk, ambil kegelapan zulmah, duk ikut ke orang zalim. Soalan seterusnya 4 minit lagi. Baca dah.
Kita langgar kereta tapi kita bayar saja, tak minta maaf. Boleh ke tak? Tak boleh, kena minta maaf. Bayar tu hak orang harta. Hak kita di sisi Allah kena minta maaf. Suami saya semayang tak tinggal, bagus. Pergi kuliah sejik sama, tak pernah tinggal, bagus. Tapi kedeku. Ni tak bagus ni. Balik kerja tahu nak makan je. Kalau beli lauk nasi tak apa kok. Balik tangan kosong sama. Anak sekolah pun, anak-anak kelas malam pun saya. Buang sampah pun saya kok. Masa saya sakit makan minum saya dan anak-anak entah ke mana. Dia pandai makan kedai, rumah dah bawa balik. Ni bukan bila lakimu seorang, ramai laki lagu ni. Nak tengok pada usul kita habis sejik. Nak ragi. Tengok pada pakai jubah, pakai serban, serung. Nak tapi kedekut nak mampu dengan anak bini. Zuriat kita kan tu, bini kita tu kedekut benda. Nah, jangan pandang ngaji saja. Ngaji tu hak kita. Nah, dah hak anak isteri kita. Kita makan sedap-sedap dia. Makan hak dak sedap. Kita bahas orang telur mata. Balik di rumah dah abang tak beli nasi, tak beli lauk pun. Ingat makan dah. Jom main gitu semua. Jenis laki tak erti bahasa gini. Lepas tu pilih molek sikit masa nak buat tok lelaki tu. Faham? Biar puas hati. Ramai boleh hak lelaki kedekut gini. Mesin ngai boleh beli si mana? 600 riyal. Lepas bini kat ngedawa. Piti 3 bulan nak pergi Medan nak beli luar lalang. Akal tu dulu. Tak piti gini. Spoiler mulai ada beli 250 bira. Bapak spoiler belakang. Ada suami bising kita. Bini gak dah dalam 6 tahun pakai kilas tu. Wah, macam saping. Dah getah cabut. Ada. Cakap besar. Wi bini kita dulu, anak kita dulu, bukan kata wi main suruh dalam mah. Wi lah hak baru. Siang kawan tu dah lah berlubang-lubang kali. Pakai kilas. Ngak kilas kain luar dalam. Laki kasut Adidas. 160. Sifat bini ya. Berat dandang. Dia nak jangok. Pada hari kiamat Allah tidak terima solat orang yang tak lurus tulang belakang. Hadir riwayat Imam Ahmad. Sahih ke tak? Ya, sahih. Maksudnya kita ni rokok tak ada nak tidak ada nak tamanina kan. Mana solat ini tidak sah. Patut tidak diterima. Mana rokok biar betul. Allahu Akbar. Biar betul dulu baru sami Allah dengan haidah. Ni tak ada Allahu Akbar sami Allah dengan haidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam dia. Tak terima lah. Ni buat gaduh tu. Pencuri yang paling jahat ialah yang mencuri di dalam solat. Betul juga. Hadis ni maksudnya mencuri dalam solat, iaitu tidak disempurnakan rukun atau syarat semayang kerana nak cepat ataupun dia tidak ingat kepada Allah. Semayang hanyalah tempat dia untuk berkhayal-khayal perkara dunia. Kalau makan ke tangan, saya makan ke tangan kanan. Kalau makan dengan sudu, saya makan ke tangan kiri. Boleh kedok. Boleh kedok makan dengan sudu tangan kiri. Jawabnya boleh kita gunakan tangan kiri kalau tangan kanan kita sakit. Tapi kalau tangan kanan kita sihat, makruh kita gunakan tangan kiri untuk
diangkat makanan ke mulut. Adapun daripada kuah kepada nasi tidak makruh. Nah, sudu tu kita ambil kuah, cebok, bubuh dalam nasi. Lepas tu tangan kanan makan suap. Tu tak makruh. Yang makruhnya terus daripada sudu, wah, ibu wudu. Tak? Nampak? Tangan kiri terus ke mulut, situ makruh. Dah kalau orang tu tak ada tangan kanan putus, dia ada tangan kiri. Maaf tak? Tak ada masalah. Tak kalau lipat kuning. Faham ni tak apa. Faham tak? Tak dikira pasal ekstrim bodoh. Ada benda yang kalau kita buat dengan kanan, ada benda yang kalau kita buat boleh sekali lagi. Macam kita basuh wudu tangan, sunat basuh kanan dulu. Tapi kalau basuh muka tak sunat kanan dulu. Ada orang dia basuh kanan dulu. Tu basuh kiri pun tak. Alah berat. Tak ada orang ajar gitu. Muka dia sekaligus sunnah Nabi. Tak boleh nak buat. Ada tak benda yang tak boleh buat kanan atau kiri. Macam pakai helmet boleh masuk kanan tu. Kalau lekat gitu, lepuk baru faham tak? Jadi tu tak payahlah kanan, ambil terus ke atas, rok gitu. Saur tangan kanan dulu. Sikat rambut kanan dulu ustaz, sunat. Dah kalau cing belah kanan tu. Jadi kena jangan kita tak belajar. Bila kita tak belajar jadi ngaruk ngabang sekali dah. Soalan yang terakhir pada malam ini. Dikira derhaka jika seorang isteri melengahkan pemerintahan suami dan suatu perkara. Contohnya buat kuih, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sampai tak buat langsung, menyebabkan dia kecil hati. Benarkah surga itu di bawah tapak kaki suami? Bagaimana jika dia tidak memaafkan saya? Bagaimana pula taraf dosa seorang suami yang suka menyakitkan hati isteri? Tapi masalah itu bermula daripada saya sendiri. Baik, isteri ni dia buat kuih, jarang-jarang buat kuih. Adakah dikira derhaka? Jawabnya tidak derhaka. Asalnya suami isteri tak wajib nak nasi, tak wajib buat kuih, tak wajib buat air. Wajib tu bila suami suruh sahaja. Kalau suami tak suruh buat air, wajib tak buat. Tak buat, hukumnya sunat. Lepas tu kalau suami balik, buat air. Jangan nanti suami suruh. Nampak? Tanda dia sayang ke suami dia. Tahu tak? Dia suruh-suruh ni kedai. Kena khabar baru buat. Tapi kadang-kadang molek kedai dah pula daripada rumah tangga. Kedai kita duduk mari selalu tanya, air benda. Rumah tanya kita. Congok tunggu. Dah mak mana dah buat air? Mak ada mak main gasing tanah. Dah kalau bergerak. Tengok orang belaki nak belaki bahasa gila nak belaki. Suami balik dengar kepak bunyi dah hendak ujung kapung. Jember dah dapur. Ketak. Untuk sambut suami. Letak situ. Jangan nanti suami tu buat air ke? Jangan sampai tarah. Buat dulu. Tengah hari suami balik, ubuh nasi. Suami dah makan, kita suap. Kita. Tahu tak? Ada masalah sikit. Ni buah manggil. Mek. Woi. Tak dengar. Duduk dalam tali besen muka kuat. Tahu tak? Nak ngadak. Laki yang milik yang dah harga kau. Wah, macam orang gila tu lagi. Duduk panggil. Nak nyanyi gitu. Tak payah. Faham? Tengok masih agak jauh sikit, buat pula air lain. Dia tak minum. Kita minum. Kita tak mau minum dah. Bolah peti. Anak-anak boleh minum balik kan? Tahu tak? Senang je. Tengah hari, nasi. Ni dah nak nasi dah, Tanya. Hak tu bagi yang tanya. Hak tak tanya, nyak terus. Sekarang balik kata-kata lapar perut. Nasi tak nanok lagi. Dah. Daripada pagi sampai ke tengah hari tu tak nanok lagi. Lain kita tak beli kakak ada belaka dah. Peti sejuk. Dia ngetut tua dia boleh masuk dalam.
Ada belaka ikan ada tak? Lada ada, bawang ada. Dak nano. Dak ada ni. Tidur. Pula dah. Nampak? Muat lah. Apa nikah pula kan? Gitu buat tu. Dak. Dia tak leh orang aku nak nikah. Jadi biarlah kita bersedia. Nak balik buat petang dia balik kerja. Letak selalu dah. Ada dah air. Dalam cawan. Biskut 3 keping. Biskut jagung. Ada gula kata. Itu tanda dia. Laki kita kau beli biskut jagung hama. Tu kau biskut cotek. 3 utir. Cotek makan kediang. Makan biskut dulu. Zaman cek-cek dulu biskut cotek beli kedai. Dulu 20 sen ingat senang nak cari. Betul tak? Ni 200. Gi berak 200 dah. Betul je bang ni. Berak 200. 200 berak kan ni. Dah kita balik kerja, balik jalan, pitih ada 200 lah cek. Gi berak kejap. Duduk berak tengok. Licin tak dah. Bang dia bini. Dia ketek barang 200. Betul tak? Dulu 2 sen boleh biskut cotek ada 7-8 utir. Makan tagreh. Tu ada biskut cotek. Dak biskut tu cokeh, gulda tu suku boh. Buang. Tak? Makan biskut saja dulu. Tahu habis. Kediang pula tinggal gula saja. Cerita zaman dulu. Buat gitu tu lelaki kita tak ada pasal apa? Air tangan bini walaupun TO apa semua dia buat sokmo. Jadi gitu jugalah. Kalau kita ni dia kata dah lagi pula kalau dia tak maafkan kita lagu mana? Tugas kita minta maaf. Tugas kita bukan ambil pisau letak tekuk laki untuk suruh dia maaf kita dah. Kita buat salah kau orang kita minta maaf. Dia tak mau maaf serah kepada Allah. Tak? Orang tak mau maaf kita boleh nak marah. Bodoh, marah dia. Bukan kerja mu minta maaf. Dah saya minta maaf dah. Dah sudah lah. Nak dia ni. Dah dia dah maaf. Tombuk tu tak muka baru dah. Dah dia maaf sudah ha. Bodoh. Balik je dah maaf. Dah minta maaf dah kan? Tambah kau nak maaf agak. Dia nak maaf agak. Buat filem sendiri ya. Kenapa? Aku minta maaf, dia maafkan aku. Jadi orang gitulah. Buat salah nak buat kan kita manusia. Orang puan dia mudah buat salah pasal duduk sama. Tapi kan betul bila kita duduk sama dia mudah nak balok. Lepas tu kita dengan orang kelebihan balok. Dah, kita dengan orang sebelah rumah kita balok. Anak dia kecil lah tangga kita. Nampak? Tapi kalau anak orang kelebihan mari tak masuk dalam warga kita. Tak ada, pasal jauh. Maka lebih rapat bini. Pasal apa? Kursi katil, kursi gebor, kursi pinggan makuk, kursi jambang, betul tak? Kursi bilik air, kursi tualet, kursi sabun, kursi buh gigi, kursi kereta, kursi lori. Jadi banyak akan berlaku pergeseran. Maka dibuat seorang ketua mudah. Suami jadi ketua. Tugas isteri taat suami. Dah surga bawah tapak kaki. Bukan bawah tapak kaki suami ada surga, membalik gebek lagi tak ada. Yang adanya cekang kaki tu laki mu. Surga maksudnya kalau mu deraka ke dia, tutup pintu surga. Macam bawa surga kaki ibu, mu deraka ke ibu, tutup pintu surga. Tu cara dia. Bab mulut ni jaga. Mulut kau puang dia power sikit. Kena jaga sikit. Kalau kita salah cakap, muka bini kita, laki kita jadi pelik dah, dia ada minta maaf. Pasal masa tu syaitan akan cocok berjaya. Lakimu tengok catu muka kena. Kata sikit ni 2-3 batu lagi power bawah. Dia tukar cocok pula. Jadi bila syaitan cocok suruh kata lagi, dia kata saya minta maaf salah cakap tadi. Orang lelaki kalau kata minta maaf, dia mudah nak. Kalau cakap ngasar, kita sakit hati tak tengok. Suka tak ayah orang kalau bini jekah kita? Tak suka mak. Kalau warning kita suka tak? Tak suka. Lelaki mana pun dia tak suka. Lelaki bini dia jekah ke dia atau ugutang kepada suami. Melainkan satu saja ugutang yang suami tak marah. Abang kalau abang tak nikah juga seorang lagi, saya tetap abang. Tu lah lelaki tak marah tu. Tak apalah nak ugut hari-hari, tak apa begitu. Tak apa. Tapi payahlah nak ugut begitu. Betul tak? Jadi balik kepada topik asal, minta maaf lah sama-sama. Nak tidur sekali,
bangun tidur sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi